Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita murid-murid tahun 4 bijak. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk manusia. Manusia ni kita lah, kita orang. Okey, tajuk hari ini saya akan untuk tajuk hari ini saya akan mengajar tentang topik pernafasan. Kita sebagai manusia, sebagai benda hidup, kita memang akan bernafas. Okey, kita akan bernafas. Okey, tengok lepas ni ya. Okey, ni aktiviti yang kita biasa lakukan. Awak selalu jogging kat rumah awak, sekeliling rumah awak ke kan? Okey, selalu berenang. Ini semua aktiviti yang memerlukan pernafasan. Termasuk awak tidur sekalipun, itu adalah semua bila maksudnya jantung kita, paru kita masih berdegup, maksudnya kita masih bernafas. Ini aktiviti yang kita lakukan yang menunjukkan kita sedang bernafas. Okey, kita tengok ni. Yang pertama adalah organ pernafasan manusia. Saya ulang semula. Yang mula-mula awak kena tahu adalah organ pernafasan manusia. Okey, macam mana manusia boleh bernafas? Manusia boleh bernafas sebab adanya hidung, adanya trakea, saluran dekat leher awak tu kan, dan adanya paru. Tiga anggota ni sangat penting. Dan kita juga boleh bernafas dengan adanya udara juga boleh masuk melalui rongga mulut awak tu. Pasal tak kalau tutup hidung, okey, selagi udara masuk melalui rongga mulut, kita masih bernafas. Tapi yang utama dan yang memang awak belajar organ pernafasan manusia adalah hidung, trakea dan paru. Seterusnya adalah, okey, semasa awak bernafas, okey, udara akan masuk ke hidung, oksigen. Bila bernafas, oksigen masuk ke hidung awak. Lepas tu bila awak tarik nafas ke, udara tu melalui trakea. Dan bila di paru, yang awak boleh perhatikan adalah, okey, yang biru ni adalah oksigen. Oksigen akan masuk ke paru dan yang keluar adalah warna merah ni adalah karbon dioksida. Okey, semasa di paru, proses pertukaran gas berlaku. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Bayangkan setiap hari sepanjang 24 jam bernafas. Allah jadikan kita memang boleh bernafas dengan sempurna. Kalau Allah uji sesak nafas ke serangan jantung tu cerita lain lah. Tapi maksudnya uniknya maha kuasa Allah yang boleh menjadikan kita bernafas dan pertukaran gas tu berlaku di paru. Awak tak nampak pun, tapi Allah jadikan semua orang boleh bernafas selagi dia hidup. Okey, seterusnya adalah ini semasa yang berlaku semasa awak tarik nafas. Okey, semasa tarik nafas, okey, udara tu masuk melalui hidung ke trakea dan paru. Semasa awak menghembus nafas, udara tu keluar daripada paru ke trakea ke hidung. Tersusun je, sistematik je proses kita pernafasan yang berlaku semasa kita tarik nafas dan menghembus nafas. Tengok balik Yang biru ni maksudnya udara masuk, okey, daripada hidung ke trakea dan ke paru. Dan bila hembus nafas, yang berlaku sebaliknya pula. Okey, udara keluar daripada ke paru, ke trakea dan ke hidung. Okey, seterusnya adalah semasa kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Yang ni juga awak boleh tengok dalam buku teks awak, muka surat 29. Okey, semasa kita tarik nafas, bila tarik nafas, okey, udara masuk dan oksigen lebih banyak. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih banyak oksigen berbanding dengan udara yang keluar.
semasa awak keluar, awak mengeluarkan karbon dioksida. Okey, itu yang berlaku dan kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, yang seterusnya, bila awak tarik nafas, okey, kalau lelaki dia nampaklah sebab tak pakai tudung kan. Okey, bila awak tarik nafas, yang berlaku adalah dada awak naik, dada tu ke depan. Bila awak hembus, udara tu keluar, dada awak jatuh ke depan kalau perasan. Awak biasa buat kan kalau dalam aktiviti PJ kan, bersenam kat rumah kan. Bila tarik nafas, udara kita naik ke atas, dan bila kita hembus nafas, dada kita jatuh ke bawah. Okey, yang seterusnya adalah kadar pernafasan. Kadar pernafasan adalah bilangan pergerakan dada dalam satu tempoh masa. Biasanya awak nak faham kalau dalam buku teks awak dia kata kadar pernafasan adalah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam tempoh 1 minit. Kalau awak nak uji, awak berlari setempat, awak tekan dekat nadi awak tu, kadar depan tu adalah kadar pernafasan awak. Kadar pernafasan ni bergantung kepada aktiviti yang kita lakukan. Bila kita berehat, biasanya kadar pernafasan tu rendah. Bila kita bersenam, dia lebih tinggi dalam 1 minit. Kalau senam, awak sedang berehat sekarang ke, tengah tengok video ni ke, kadar pernafasan awak rendah je. Bila awak nanti nak bersikar ke, awak lompat-lompat ke, kadar pernafasan awak lebih tinggi. Contoh aktiviti mengikut kadar pernafasan. Kadar pernafasan rendah ni, dalam 1 minit tu berapa je bilangan dia? Bila awak buat apa? Bila awak merehat ke, membaca ke, tidur, itu adalah kadar aktiviti pernafasannya rendah. Bila awak main bowling, naik basikal, itu menunjukkan kadar pernafasan sederhana. Awak bersenam ke, itu pun kadar pernafasan sederhana. Bila kadar pernafasan tinggi, bila awak berenang dan berlari yang laju tu, dia memerlukan bila awak berhenti kan jatuh berdegup kencang kan, itu menunjukkan kadar pernafasan tinggi. Seterusnya sikit lagi adalah apa yang menyebabkan yang boleh mengganggu aktiviti pernafasan awak. Contohnya macam ni. Udara yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan baik. Kalau awak nak rujuk, dalam buku teks ni ada buku teks muka surat 35. Contohnya apa? Perasan tak bila awak balik kampung ke, awak pergi tempat bercuti ke, udaranya segar. Sebab bila banyak pokok, oksigen tu lebih banyak, udaranya segar. Namun, bila berlaku banyak kejadian yang kita tak nak, contohnya situasi seperti jerebu, pembakaran terbuka, ataupun pencemaran udara seperti asap-asap kilang banyak sangat, kenderaan banyak sangat, ini boleh mengganggu kualiti udara dan memberi kesan tidak baik kepada pernafasan. Saya bagi contoh. Contohnya orang asma, orang cepat lelah kan, dia ada masalah dengan pernafasan kan. Contohnya dia dikelilingi orang yang merokok ataupun dia di tempat yang sempit, bersesak nafas macam tu, dia boleh diserang sesak nafas. Maksudnya ada benda situasi yang baik, contohnya kat taman, dalam hutan tu, situasi yang baik untuk jantung kita bernafas dengan baik. Tapi kalau kita duduk kawasan macam hari tu, Allah duga jerebu, pembakaran yang banyak, asap banyak, pembakaran rumah ke, bangunan terbakar ke, tu boleh mengganggu kualiti udara dan memberi kesan tidak baik kepada pernafasan. Perasan tak macam hari tu pun statistik masa PKP yang mula-mula tahun lepas tu, bila semua orang tak keluar, kenderaan tak bergerak, udara pun menjadi lagi baik, kilang tak beroperasi semua, kualiti indeks udara pun menjadi lebih baik. Dan awak juga kena jaga kesihatan paru-paru dengan tidak merokok, tidak menghidup gam yang kuat baunya tu pun boleh mengganggu pernafasan awak juga. Dan cara awak menjaga kesihatan paru-paru, awak tak boleh isap rokok, tak boleh hidup gam yang kuat tu, dan juga menghidup dadah. Dadah juga boleh mengganggu kesihatan paru-paru. Sekian sahaja untuk tajuk pernafasan kali ini. Kita akan berjumpa lagi nanti untuk topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.